Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung mengenai Nabiullah Ayyub alaihi salam, dan seperti mana biasa, please do click the link below mengenai the orphan sponsorship program for GER TV, insya-Allah GER. Kalau nak tahu, please do link kat bawah ni, picit je lah. Right? Picit je lah. Picit, jangan tak picit. Alright. Nabiullah Ayyub alaihi salam, kita recap quickly. Yang kita bincangkan adalah Allah memberikan segala kenikmatan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Ujung dia tu memang kena uji macam-macam. Uji dengan himself and also what people see. Ya. Okay. Continue dia. Lepas dia sakit. Continue cerita dia adalah Situ dekat situ. cerita dia memang basically Allah SWT nak describe betapa besarnya ujian Nabi Ayub ni dan betapa besarnya lagi sifat yang dia tunjukkan terhadap ujian tu. Tu yang tadi kita nak cakap tu. Yeah. Dengan all this nikmat yang dia dah pernah rasa. Sebab Allah SWT hantar kepada dia nikmat dulu. Dan Allah SWT uji dia setelah itu. Allah nak lihat boleh tak dia adapt dengan kenikmatan yang dia dah pernah lalui ni, dah pernah rasa ni. Tiba-tiba dia, so-called kita cakap dalam bahasa kita bankrupt lah. Orang yang dah broke lah. Lepas tu orang yang dah jatuh sakit. Daripada kita tengok first orang kaya tiba-tiba tak ada duit. Orang yang sihat, badan dia bagus, fizik bagus, tiba-tiba sakit. Ini benda yang akan first kita akan fikir dia akan menggoyangkan dirinya sendiri dan ahli keluarga dia lah. Lepas tu at the end of the day, Allah SWT tak berhenti di situ. Allah SWT tambah pula dengan dia punya emotional, tambah sakit. Bukan dia pula, anak-anak dia pula sakit. Domino effect lah ni. I nak tanya satu soalan lah. To what degree does nikmat affect hidup kita? Seharusnya nikmat Allah tu memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu juga bahawa sebenarnya kenikmatan, conveniences dalam kehidupan kadang-kadang affect us in a bad way also. Betul tak? Betul. Apa benda-benda apa yang benchmark dia? That's the thing. Betul tak? You pernah macam rasa tak? I think semua orang pernah rasa di benda. Bila kita ada satu ketika tu kita macam agak lebih sikit lah duit kita dan sebagainya, rezeki dan pendapatan kita. Kita nak try to merasakan semua benda. Tapi to the extent yang you sampai you reach a certain level yang you rasa macam aku dah tak minat lagi lah. Tiba-tiba dah stop dah benda nasi tu. putih dengan telur pun jadi lah. Kira macam sih. tiba-tiba nikmat yang dulu you pernah idamkan and you dah capai benda tu and you memang at that time semua benda nak baru kan. Tiba-tiba tu satu zaman ni you stop there. You rasa macam aku dah cukup kot dengan rezeki. I think it's just manusia meeting. Betul. Yang you tengok, bukan kita saja, kita tengok pada orang-orang yang memang ada duit ni orang. Kita cakap lah orang non-Muslim yang memang hidup dengan duit lah. Tidur dengan duit dan sebagainya. Kadang-kadang diorang lah manusia-manusia yang paling simple yang kita nampak. Betul. Dari sudut pakaian, Agree. dari sudut even bukan tu saja, even percampuran orang pun. Bila you baru start to kenal dunia ni, you tend to be known everywhere. You kalau boleh semua orang nak kenal you supaya you nak campur dengan orang. Tapi bila you makin lama makin dapat that value yang actually value tu bukan makin banyak orang dekat you makin bagus. Is the people yang around you tu is actually sikit tapi dia boleh mendatangkan satu kemanfaatan. So you tengok orang-orang yang ada this macam high value ke, net worth tinggi ke, dunia lah, kita cakap pasal dunia punya benda lah. Diorang hanya just fokus pada orang-orang yang beri manfaat kat diorang. And diorang try to get rid of all this bad circle yang dulu pernah ada dengan diorang. Betul. Because this circle yang kadang-kadang it just there to make use him. So ini benda yang kadang-kadang kita nampak para anbiya juga. The focus is diorang fokus pada ahli keluarga mereka dan dakwah mereka. Dan bila sampai pada dakwah ni, memanglah dakwah ni is kebanyakan kita nak kena spread sebanyak-banyak mungkin lah. Tapi bila balik kepada masalah, balik kepada kejayaan, diorang balik hanya pada Allah SWT. Itu yang I rasa one of the key things yang dalam kehidupan kita kena carilah. I suka yang word yang you cakap tadi. Orang nak banyak awal-awalnya orang nak banyak this issue of abundance. Kalau bahasa Arab tu takasur kan. Ya. Kita macam tak boleh berhenti dengan nak lagi. And this can happen in many different fields. And kita, I was just thinking about this issue of bukan saja kemewahan secara am, tapi convenience tau. Macam kalau kita tengok dulu kan, macam nak membuat sesuatu perkara, dia memerlukan tenaga dan usaha yang banyak. Tapi sekarang banyak peralatan-peralatan yang membuatkan kita ni agak lazy ataupun complacent. Teknologi yang kita ada. Betul. Right? Kemarin I dekat bawah blok, kemudian kita nak naik lift. Bila nak naik lift tu, tiba-tiba lift rosak. I fikir lift rosak, okay lah naik tangga lah kan. Ada orang tu, dia duduk, dia maki lift lah.
Next level Dia macam tengah berbual Itu dengan Lip. dah- Maki, bahasa Cina lah. Okay, maki atau berbual tau. Lip je. Lip je. Lepas tu I fikir, bro, you which level? A little tired lah. Level 3. Level 3. Ilah, kalau level 30 tak apa Itulah. Maksudnya adalah kita kadang-kadang terlalu comfortable dengan conveniences. Betul. Sehingga kita lupa how to live normally. Correct. Banyak kan benda macam itu. Betul. Kemudian dulu ini again dia bukan sponsor, dia bukan apa, bukan mengutuk ke apa ke. Ni perbincangan Ada orang bincangan I pasal, what do you think about Thermomix Oh lama ni macam cerita ni. If anybody knows about Thermomix. Thermomix Pada saya okay lah, fine. But kalau Thermomix menjadi satu isu convenience yang sehingga orang tu jadi malas dan tak tahu nak masak betul-betul, then ada macam masalah sikit lah. Ya, dia dah tak authentic sih macam gitu. You don't know how to understand ingredients, you don't know how to weigh things, you don't know how to see makanan berubah colour, you don't know how to see temperature. Dia dah macam malas tau. Dia memudahkan at that moment je. At that moment je. Tapi you tak belajar. Betul. Again, this is nothing for people yang ada Thermomix lah. Just think about that. Dulu Kita semua ada, cik tak lah. I tak ada Thermomix lah. Dia macam I dulu pun tak kan. ada. Kalau ada orang dulu kan, shampoo lain, conditioner lain, sabun lain tu lah. Yes. Lepas tu ada shampoo and And conditioner. conditioner, yes. Lepas tu baru-baru ni shampoo and conditioner and body gel. Satu kali tau. So pakai gini. I cakap, the question is, what next? Yeah. Shampoo, conditioner, body gel, toothpaste. So gini sekali lah. The question is, what more? Yes, betul. Lepas ni manusia ni nak jadi apa ni? Dikarenakan terlalu langgar fitriyat, terlalu biasa. Saya lama-lama kita duduk diam, benda gerak sendiri Exactly. Dulu kalau kita nak order barang online, kan? Dulu order online lama apa? 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu kan? Lepas tu tiba-tiba ada Amazon Prime. Online kan? Boleh order seminggu, 2 minggu. Lepas tu ada same day delivery. Yes. Sekarang ni Ada ada 1 hour kan? ada 1 hour pun ada. 1 hour delivery. So next apa? Kita macam picit niat aja, makan barang keluar. Yes. What next? So there is this obsession with conveniences dengan benda nak mudah sehingga kita tak tahu nak berusaha untuk berkali-kali. Ya. I think this is problematic. Tak lah, sama lah. Macam anak-anak jugalah. Anak-anak kita orang pun sama sih. Macam dulu kita we felt that the level of hardship back then is like macam kita nasi telur dengan kicap. That is consider kita punya kemewahan kita. Dapat makan ayam, dapat makan daging is consider like macam bonus. But today, macam why no chicken? Like chicken is the bare minimum man. Alamak. Like meat ke apa ke is all the bare minimum. Okay, bukan kita nak brag about these things lah, tapi like you say correct. Realitinya is sekarang dah kita pun dah tak tahu macam mana aku nak ajar budak ni Dulu McDonald dan KFC makan berapa kali sebulan? Time kita. Oi, itu kira macam masuk restoran Rare. sushi sih. Kan? Macam masuk wah, this is the day macam hari gaji sih. Hari ni hari-hari budak makan kadang. Correct. So macam Hari-hari Betul. Oh, real lah. Betul. Ni cerita pasal anak I. Ni salah I. I mengaku dulu I minta ampun kepada Allah SWT. That dulu I introduce anak I dengan truffle. truffle. So truffle fries. Okay. Right. So Mahal tu. anak I bila makan truffle fries, dia cakap, "Baba, this is the best fries ever." Sekarang kalau kasih dia fries biasa, dia tak nak makan. Yes, well done. Maksudnya convenience, kemewahan ini merupakan satu perkara yang kalau kita usaha dan kita dapat, alhamdulillah. But the obsession for kemewahan, the obsession for conveniences, dia agak berbahaya. Then we need to manage our expectation lah, I guess. Yeah, this is where macam like for example my son also macam dia dah habis main bola, dia taruh tepi benda tu. I said, look, go and take, go and wash. So basically nak Disiplin kena dia lah. tahulah, nak disiplinkan dia. Dia tak kenal benda tu because sekarang ada dryer, ada heater, ada apa semua kan. So macam benda tu dah dia taruh satu kali, benda tu siap. Sekarang cuci pinggan mangkuk. Kau taruh je kat dishwasher. Semua dah siap kan. Betul. So Dah kering dah, semua dah settle. tinggal angkat siap panas lagi sih benda tu. Sekarang apa, kalau tuala mesti garing-garing sekarang kan. Dulu correct. kalau musim hujan ke apa kan lembab tuala. Ya, kan. betul. So kita rasa lah benda tu. Kita rasa macam little things, macam kita rasa nikmat tau. Tu yang kita macam appreciate life a little bit more. It's also part of the experience lah. Macam berusaha Yes, ni correct. is an experience in itself. I dulu ada satu professor dekat time buat postgrad, time buat masters kan. Dia kalau kita buat assignment, dia tak kasih kita type lah. So kita tulis. Okay. Pingsan 60 page, 80 page, tulis pakai tangan. Kita tanya dia, ni dah zaman bila ni? Kita marah lah. Dia Yalah. cakap, no. If you type, ni jawapan pelik-pelik profesor-profesor When you type, I don't see you.
Apa ni? Dia cakap tak, when you write with your hands, handwriting kau ni aku nampak karakter kau. Lepas tu dia mula untuk cerita drama dia. Dia cakap bila dia muda-muda, dia besar kat US. Bapak dia dekat Iran. Dia cakap dulu kalau aku nak communicate dengan bapak aku ni, kena hantar surat 3 bulan. Ataupun 2 bulan. Bila bapak aku hantar surat, aku tunggu. When you wait, you build anticipation. Ada sikap rindu kepada ayah. Ada sikap sedih berjauhan dengan keluarga. Bila aku dapat surat tu, aku buka, aku nangis. Dia cakap pernah sekali tu aku buka surat aku ni, dikarenakan bapak aku bila tulis surat, dia nangis. Air mata tu jatuh dekat surat ni. Tu karakter dia tu lah. Bila dia buka ni, dia cakap, bila aku buka surat bapak aku ni, aku nampak bapak aku. Wow. That's the only thing that you see. Dulu mana ada FaceTime ke apa kan. Hari ini kita message. Mana kita tahu orang tu happy ke tak happy. Nak tahu happy ke tak happy, kena letak Kena emoji letak kat smiley. ujung. Smiley. Itu yang orang banyak gaduh kat WhatsApp. Exactly. So saya tak suka message. I suka call. Tak suka message. The point again with all of this adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ni, dia ada cara untuk kita address dan kita gunakan. Kalau kita terlalu sangat dependent on kemewahan, kita salah guna kemewahan, akhirnya kita akan terpesong daripada matlamat utama kita, which is nikmat ini digunakan untuk kebaikan, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabiullah Ayub, bila dia kena press, kau ada nikmat banyak kena tarik, apa guna nak buat ibadah? Dia cakap tak. Nikmat is pemberian daripada Allah. Aku faham benda ni. Kau tak boleh nak tipu dengan aku. Ini yang kita rasa, you know what, this is something that is very powerful in the life of Nabiullah Ayub alaihi salam. Betul. Which is dia adjust dia punya kehidupan tu based on dia punya mindset tau. Correct. Exactly. So it's not about orang kata aku adjust disebabkan aku dah tak ada duit apa aku adjust. Tapi like for him, dia punya adjustment tu through his mindset. Dia kata tak, aku tak affected sebab aku tahu yang semua ni bukan milik aku. So if you have that thinking dalam kehidupan kita sekarang ni, I rasa senang nak move on. Saya kata ada je Allah tarik daripada kita, which is senang lah cakap. Benda-benda kadang-kadang kita dah rasa. Contohnya benda yang paling berharga, anak kita sendiri, kan? Betul. Dan bila kita cakap pasal anak ni, antara para anbiya yang merasakan benda ni yang paling hebat pun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita tengok kisah Nabi apabila dapat anak nama Nabi Ibrahim kan. Nama anak Nabi apa? Nama anak Nabi Ibrahim kan. So Nabi ketika itu dengan betul sifatnya yang betul-betul happy bila nampak anak tu. After sekian anak-anak Nabi lelaki kan meninggal. Jadi bila nampak Ibrahim tu, Nabi keliling Madinah tu, kota Madinah tu, tunjukkan kat orang, ini anak aku ni, anak aku ni. 2-3 hari Allah SWT ambil anak tu. Jadi adakah Nabi tak solat? Adakah Nabi banyak buat dosa? Adakah Nabi ini Allah tak sayang? Malah Allah SWT uji tu tanda kasih sayang Nabi SAW. Jadi kadang-kadang is the mindset lah. Walaupun bila kita tengok sejarah tu, Nabi pun agak terkesan dengan pemergian anak. Nangis dalam dia. Nabi bila tengah lihat anak dia dalam nak tanam anak dia tu, Nabi menangis dalam riwayat tu kan. Which is normal lah. Kalau you cakap Nabi tak nangis tu, yalah, bukan manusia sih. So semua adjustment yang Nabi buat setelah itu, kerana Nabi nak kena sambungkan dakwah ni. Itu yang kita nak belajar daripada situ. The strength yang Nabi dapat. Sama juga kisah Nabi Allah Ayub. Kenapa Allah SWT beri gambaran doa dia yang disebut dalam Al-Quran. Doa dia tu, kalau you tengok, kalau you go in depth dari sudut bahasa Arab, dia gunakan term yang, dia gunakan words yang Allah SWT ni tak di blame pun atas kesakitan dia tu. Dan dia guna anni. Allah Rabbi, aku yang, kira aku ni yang sakitkan diri aku. Anni masani ad-dur. Sama juga macam Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia kata anni masan, aku ni telah datang kepada aku kesakitan. Tapi dia punya harapan dia tu lebih besar daripada kesakitan tu. So apa yang dia lalui tu, walaupun besar macam kita tengok riwayat, ada kata sampai kepala dia keluar ulat dah. Ada yang katakan di badan dia sampai sakit dia tu bawa badan dia sampai jadi bau busuk tau. Dia cakap tak boleh gerak kecuali lidah je. Tak boleh lidah, macam literally macam dia dah tak hidup lah. Allah uji dia segitu teruk kan. And dia yet at that time dia masih ada harapan yang macam mana kau berikan aku rezeki yang banyak, aku tahu engkau lah Tuhan yang maha merahmati. Anta arhamur rahimin. Anta arham, which is the best lah. Because zaman sekarang kita bila sakit, kita lupa semua nikmat-nikmat kita yang kita pernah dapat. Betul. Kita terus lupa tentang kemewahan yang Allah berikan kepada kita, disebabkan kita dalam keadaan miskin sekarang. Bila kita mewah dulu, kita syukur, ya Allah, pengasihlah ya Allah, pasal kita mewah. Tapi bila kita tak mewah, tiba-tiba ya Allah, takkanlah aku solat, aku buat gini pun kau tarik daripada aku. That is the test. Of course. Betul.
I think from overall lah, I think Conclude kisah lah ni Bai. conclude Tutup lah. lah, gulung lah. Gulung Gulung lah. Gulung. Itu weird. Tak lah, if I may conclude to current context kan, I think sama lah whatever you said just now logically happen in our everyday life. So if it can reflect on to my life, I mean I hidup pun susah dulu. I was from a very susah lah, family yang susah. I believe you bersyukur you dapat Of rasa course I bersyukur. I kesusahan tu. pergi training pun sampai tak cukup duit nak masuk bas. I curi-curi masuk bas, duit tambang. So sampai satu ketika, of course berubah kan hidup kita. Plus also you kerja keras. That's the key price. lah, That's kan? the reward that you get. Ah. Yeah, you kerja keras and all that. But then I won't forget the nasi telur kicap and all that, because that is my benchmark to say that okay, if I susah, I don't mind because I dah pernah comfortable dengan benda tu. Because that is my comfort zone. Nasi telur dengan nasi kicap. telur kicap tu meaningful lah if you think It's about meaningful. it. It's seriously. I think ini akan I think all the viewers will agree with me, because diorang akan rasa benda tu is cukup untuk kita hidup. Itulah yang kita boleh taruh benda tu satu benchmark kan, to say that hey, aku boleh hidup sih dengan benda ni je. Yang lebih-lebihnya ayam, sushi, apa semua benda tu kan extra Bonus kan? lah. It's a bonus. Yeah. So it's again going forward, I think from this lesson, it's how we manage our expectation. So macam yes, satu ketika my friend pernah overnight millionaire sih. Overnight tau. Like from a normal logistic guy suddenly millionaire. But that's the thing, how he manage that. Takkan dia terus nak war-warkan satu dunia dia millionaire? Tidak. Huri-huri. Huri-huri tidak. Tapi kerana dia punya sifat apa tu, dia punya low, humble dia, yang dia tahu dia pernah susah, dia tahu apa erti susah. So dia dah expect dah benda ni. Bila aku dah macam ni, banyak orang call aku Bai. So dia ceritakan balik tu Tak semua. pernah members pun jadi members Tak pernah saudara pun jadi saudara. Aku sepupu kau lah, Segala kau tak benda. ingat ke? Kau lupa aku terus betul kau ni. Itu standard lah. But I think this is life. This is what life is all about. I think benda berlakunya dia jadi benda tu pun, dia jadi overnight millionaire pun, probably is a test. Yeah. Test yang dia datang kat dia ni. So macam mana dia manage benda tu. So try to find that macam balance yang kat tengah-tengah, how you reset diri you balik. Overnight millionaire. Overnight babe. Overnight. Alhamdulillah. Best InsyaAllah lah cerita ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah we learn Banyak something. lagi. Villain. I think I nak add last lah Yes. Kalau kita tengok dalam hidup kita, I think kita pun dalam 30-an going Tak lah, towards 20 lebih. 40. Oh, Sih. dah Berapa, 18 dah diambang lah. Orang kata dah ambang lah. Sih, I pun lagi 2 tahun sih. You Tak all 40. pernah tak satu hari macam after all the struggles, and sekarang Alhamdulillah kita pun Allah berikan nikmat dengan secukupnya lah kan, kita syukur dengan apa yang kita pernah diuji dulu. So kita tengok dulu kita duduk negeri Arab so kita rasa at that time was betul-betul tough dengan blackoutnya, dengan air dia jadi kuning dengan yelah macam bila best orang kat Singapore air tak pernah tak ada. Yelah, Kat Jordan kat Mesir semua kita lalui benda ni. Tapi bila dah sampai to the extent yang kita hidup zaman sekarang ni, I realise that apa yang happen dulu tu, dia macam in a way Allah macam ajarkan kita untuk kita syukur. And tak pernah kita dengar orang yang dulu aku lalui benda tu, aku regret lah. Apa yang you lalui dulu, teruk macam mana pun, bila you sekarang cakap Masya Allah Happy gila Allah macam train aku sampai to this. And dia terbalik tau, bila orang yang lalui kemewahan dahulunya, tak semua boleh lepas macam Nabi Ayub. Betul. Itu yang Betul. siapa yang boleh lepas that phase subhanallah lah. Tapi kita syukurlah antara hidup ni. That's why I pernah dengar ada satu orang kata ni, actually dalam hidup ni kau tak payah risau. Sebab yang jaga kau, yang dah tulis hidup kau, yang dah tulis kejayaan kau tu Allah SWT. So whatever you jatuh, whatever you tergolek, you tahu yang dia akan ada dengan you. Betul. So sebab dia yang jaga you. Macam kita naik aeroplane kan, kalau you duduk sekejap-sekejap masuk kau jalan betul tak? Kau jangan salah langgar awan ke apa, turbulence ke apa. Benda tak akan works. Bila part aeroplane, I put my full trust in the pilot. Tapi bila part Allah SWT, itu yang kadang-kadang kita rasa macam tak terurus hidup kita. Disebabkan mungkinlah ujung-ujung hidup kita ni macam kita tak letak full trust terhadap Allah SWT. Selama ni miskin kan, kita selama ni tak ada apa-apa pun, Allah SWT boleh bagi kita jadi gini. Apatah lagi dengan keadaan kita sekarang ni.
So dia Sorry Anak cakap pasal turbulence. Tak lah, kalau turbulence biasalah. Kalau biasa turbulence sangkut 5 minit 10 minit punya turbulence. 5 minit lama babe kalau dalam turbulence. Babe 2 minit dah lama babe. So I pernah macam dah macam washing machine. Sekali I cakap ya Allah please lah, stop lah ya Allah please. Asyhadu lah. I sampai gitu saya cakap ya Allah please aku nak. Sampai macam gitu sih. Aduh, tapi okay lah. At least Alhamdulillah. First word I ingat I cakap Allah sih. Betul. I bukan cakap ya, pilot. Hello pilot. Stewardess. Kalau you cakap dia tak dengar Mumbai. Okey lah, sampai di sini saja kita punya episod. InsyaAllah kita bertemu pada episod yang seterusnya. Bye. Bye-bye.